Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk Sanusi sahkan Mukris jumpa 5 pemimpin tertinggi PAS. Berita penuh, Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nor mengesahkan berlaku pertemuan antara Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Datuk Seri Mukris Mahathir bersama kepimpinan tertinggi PAS baru-baru ini. Beliau berkata, intipati perbincangan antara dua pihak bagaimanapun belum didedahkan setakat ini, memandangkan perbincangan itu hanya membabitkan 5 kepimpinan tertinggi parti bersama Mukris. Saya difahamkan Mukris ada berjumpa dengan beberapa pemimpin PAS. Tak pasti di mana pertemuan itu dilakukan, tetapi ada jumpalah. Saya pun tidak pasti apa perbincangan itu kerana saya tiada dalam perjumpaan itu, katanya. Muhammad Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN Kedah berharap perbincangan awal yang diadakan itu membawa kepada hasil yang positif. Saya pun tak tanya apa yang mereka bincangkan. Mana tahu bila ditanya, mungkin pemimpin PAS bagi tahu Mukris minta kerusi di Kedah. Jemet saya, katanya. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi yang juga Menteri Besar mengalu-alukan sekiranya Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN jitra itu berhasrat menyertai PAS atau PN. Siapapun kalau nak sertai PAS, kita terima. PAS adalah parti terbuka. Mukris pun boleh kalau beliau mahu masuk PAS. Cumanya kalau nak jadi MB, susahlah sikit, katanya. Sebelum ini Mukris dilaporkan berkata Pejuang mengambil keputusan untuk berundur daripada Gerakan Tanah Air GTA bagi memberi tumpuan kepada usaha pengukuhan parti itu sebelum memberi nilai tambah kepada mana-mana gabungan. Beliau berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pandangan perwakilan dalam Perhimpunan Agung Pejuang kali kedua yang berlangsung bulan lalu. Ekoran kekalahan teruk parti itu dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Beliau turut tidak menolak kemungkinan Pejuang akan menjalani kerjasama politik semasa sama ada dengan PN atau Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya negeri PRN di 6 negeri akan datang. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar. Berita panas malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Jemputan sertai putra sesuai dengan perjuangan saya, Dr. M. Berita penuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Pelawa menyertai Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra serta menjadi penasihat parti itu dan kini negarawan itu sedang memikirkan tawaran berkenaan dengan mendalam. Menurut Dr. Mahathir, Presiden Putra Datuk Ibrahim Ali telah mempelawa beliau untuk menyertai parti berusia 4 tahun itu selepas Ahli Dewan Tertinggi Putra yang bermesyuarat hari ini bersetuju menjadikan beliau sebagai sebahagian daripada keluarga Putra. Setakat ini, saya tak nampak sebab yang saya tidak boleh terima untuk sertai Putra, tetapi saya selalu beri masa kepada saya untuk memikir dengan mendalam sebelum buat keputusan. Jemputan untuk saya sertai Parti Putra sesuai dengan perjuangan saya. Saya akan meneliti sama ada sesuai atau tidak dengan saya. Kalau sesuai, saya akan buat permohonan untuk menjadi ahli. Kemudian kalau nak bagi saya jadi penasihat, bolehlah saya jadi penasihat, katanya pada sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya hari ini. Dr. Mahathir baru-baru ini keluar daripada Parti Pejuang yang diasaskannya dan ia dimaklumkan dalam satu notis kepada Setiausaha Agung Pejuang Datuk Amiruddin Hamzah. Ekoran tindakan parti berkenaan memutuskan hubungan dengan Gerakan Tanah Air GTA. Sementara itu, Ibrahim berkata keputusan Putra menjadikan Dr. Mahathir sebagai penasihat dan jemputan sebagai ahli parti adalah atas pengalaman luas beliau dalam arena politik selain tekad memperjuangkan nasib kaum Melayu di negara ini. Putra yakin Tun Dr. Mahathir boleh sumbang pelbagai buah fikiran dan idea serta strategi untuk sama-sama menggerakkan Parti Putra, khususnya menggerakkan perjuangan bangsa, katanya, yang turut menyerahkan borang keahlian, surat pelantikan penasihat dan surat jawapan
kepada Dr. Mahathir. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Biarkan PN jadi pembangkang selama-lamanya. Berita penuh. Belum pun sampai 3 bulan jadi pembangkang, PN yang ditunjangi Bersatu dan PAS ternampak begitu galak mencari salah Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya. Macam-macam yang mereka pertikai, termasuk juga perkara-perkara yang tidak masuk akal sama sekali. Kelakar dan geli hati pun ada melihat gelagat mereka sekarang ini lantaran mereka pernah berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini. Tetapi, apa yang telah mereka lakukan? Lupakah mereka yang prestasi buruk PN ketika jadi kerajaan? Apa kehebatan yang Mahyadin MD Yassin lakukan selama jadi Perdana Menteri? Selain takut membuka parlimen dan bangga dengan pelaksanaan darurat demi untuk kekal lama berkuasa, menteri-menteri bersatu sendiri, apa peranan mereka yang boleh dibanggakan selama berada dalam kerajaan? Begitu juga dengan PAS. Apa sumbangan dan peranan mereka dalam kerajaan sepanjang 33 bulan itu? Kenapa baru sekarang sibuk menyalahkan kerajaan, walhal ketika berada dalam kerajaan mereka sendiri tidak berbuat apa-apa yang bermanfaat untuk rakyat dan negara? Mana janji-janji yang pernah dikumandangkan ketika belum jadi kerajaan sebelum ini? Kenapa hanya setelah tidak lagi jadi kerajaan, baru hendak bising itu dan ini? Apa yang PN lakukan sekarang setelah berada di kedudukan sebagai pembangkang tidak lain hanyalah untuk membuktikan mereka masih relevan untuk mentadbir semula negara ini. Dalam hal ini, rakyat dan pengundi jangan lupa PN sudah pun diberi peluang menjadi kerajaan selama 33 bulan walaupun hanya melalui tebuk atap. Hakikatnya, melalui peluang tersebut, PN telah terbukti gagal mentadbir negara di mana Mahyadin sehingga ini kekal dalam rekod sebagai Perdana Menteri yang mempunyai prestasi paling buruk sekali sejak negara merdeka. Apakah kita mahu sejarah buruk berulang kembali dengan Mahyadin sekali lagi memegang jawatan Perdana Menteri? Mahukah juga kita melihat muncul kembali duta yang hanya makan gaji buta? Oleh itu, rakyat jangan sesekali terpedaya dengan mainan dan silap mata PN ini. Mereka tidak sesuai dan tidak layak sama sekali jadi kerajaan. Tempoh 33 bulan sebelum ini telah membuktikan hakikat itu. Berbanding kerajaan perpaduan yang belum berusia 100 hari ini, rakyat sendiri mula nampak perubahan dan arah tujunya. Contohnya, Anwar memerangi rasuah dan menggalakkan ketirisan dengan Bersatu sendiri terpelit dalam siasatan dan pembekuan akaun bank. Ia adalah bukti dan kedurjanaan telah berlaku ketika PN menjadi kerajaan. Selepas ini dipercayai lebih banyak lagi pembongkaran akan didedahkan. Biarkan PN terus bising kerana mereka memang hanya layak dan benar-benar berfungsi ketika jadi pembangkang saja. Ketika jadi kerajaan, mereka diam dan langsung tak berbuat apa-apa. Tetapi mula bising bila jadi pembangkang. Biarlah politik negara ini meraih dan parlimen jadi macam zoo dengan PN terus kekal jadi pembangkang buat selama-lamanya. Melapat teka 33 bulan tak usah dijemput menjelma semula. Syahbudin Hussein, 16 hari bulan 2, 2023.